وأصحابه كرام. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني. يا حليم خلقني بخلق علمي، وحققني بحقائق علمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, hubung pengajian kitab Wisyahil Afrah dah. Dalam kitab tu muka apa dah? 3. Lihat mana ada kitab Ustaz? Ada kitab. Terima kasih. Pada muka surat 3 dah. Pada kata mana dah ada tanda tak? Baris yang ke-6 bila ke bawah. Dan yang 5, kemudian daripada itu sifat salbiyah. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat dinamakan dia sifat ma'ani dan iaitu kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat dan samuk dan basar dan kalam. Okay. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala berkumpul ke kita pada tempat yang paling baik sekali di atas muka bumi, iaitu masjid. Dan Allah Taala berkumpul kita malam ni pada majlis yang paling baik sekali, iaitu majlis belajar mengaji ilmu agama dia. Sehingga Allah Taala kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darajat bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu. Beberapa darajat Allah Ta'ala angkatnya. Dan mana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana kalau orang yang Allah Ta'ala kahnak akan kebajikan kepada dia, nescaya Allah Ta'ala beri dia faham agama. Jadi kita usahalah duduk balas mana cari jalan untuk faham agama Allah. Mudah-mudahan majlis yang kita berada pada malam ni jadi asbab untuk kita dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan majlis yang kita berada pada malam ni jadi asbab kita dapatnya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita duduk bahas kecek masalah sifat-sifat Allah. Ya. Walhal kita belajar mengaji kitab fiqh. Nak kecek bab fiqh, tetapi isyarat di sini ulama fiqh sendiri pun bila dia nak mula kitab fiqh dia mulai kecek bab usul dulu, bab Tuhan dulu. Okey. Nak kecek bab sembahyang, nak kecek bab taharah, bab cara nak menyuci, pasti melalui kecek bab-bab sifat Tuhan dulu. Kerana kita belum daripada ibadat ke Tuhan, yang pertama sekali we kenal Tuhan dulu.
Bila kenal Tuhan, bila kenal sifat-sifat Allah, mana sifat wajib bagi Tuhan, mana sifat mustahil atas Tuhan, mana sifat harus bagi Tuhan, maka boleh kita masuk terjun dalam medan ibadat ke dia. Tetapi kalau silap jalan kita rada buat ibadat Tuhan dalam keadaan tak kenal pun siapa Allah Ta'ala. Hak hasilnya sekadar kita kenal sahaja namanya Allah. Tapi lagu mana sifat Tuhan tak kenal, hak tu tak sah. Sebab itulah kita belajar mengaji tentang sifat-sifat Allah. Maka kudrat kita kecek dah, iradat pun kita royak dah. Mari malam ni ilmu kita bahas dah dan hayat malam ni. Sifat hayat satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, kena belajar, kena mengaji sehingga mengetahui serta iktikad 100% dalam pegangan dia bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hayatun. Hayat bahasa Arab, bahasa Melayu makna arti ialah pehidup. Nama pe tu. Allah Ta'ala ada satu sifat yang nama sifat hayat. Apa makna hayat? Terjemuh artinya hayat ialah pehidup. Maka wajib atas kita kena belajar dan mengaji iktikad Allah Ta'ala itu ada sifat pehidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat pehidup, maka hiduplah Allah Ta'ala. Gitu. Sebab ke bahasa Melayu kita ni, bila sebut kata hidup dengan berhidup dia beza. Bahasa Melayu tu berhidup kena kepada satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Kalau hidup ialah samaratus sifat, barang yang hasil daripada sifat. Bila Allah Ta'ala ada mabda' dia, mabda' ni sifat berhidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat berhidup, maka Tuhan hidup. Jadi wajib atas kita kena iktikad Allah Ta'ala itu hidup. Mana Allah Ta'ala kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita seruhlah segala urusan pekerjaan kita kepada zat yang maha hidup, lagi pula yang tidak mati. Tu. Kemudian bila sebut kata sifat perhidup Allah Ta'ala ni, maka tu bik soal kata Allah Ta'ala hidup tak? Itu pihak Tuhan hidup tak? Jawab. Kita hidup tak? Kita hidup juga. Apa beza hidup kita dengan hidup Tuhan? Kerana kita hidup saja ya. Allah Ta'ala berhidup. Weh. Kita pun ada sifat berhidup. Bila kita ada sifat berhidup, maka kita hidup. Allah Ta'ala ada sifat berhidup, maka Tuhan berhidup. Maka apa beza hidup kita dengan hidup Tuhan? Supaya ya, apa beza? Depan tu mana? Mana? Kita pada apa? Kita pada apa? Ni pengalaman kita hidup Hidup kita lah ni dengan sebab sifat perhidup. Allah Ta'ala bubuh sifat perhidup pada diri kita, maka kita hiduplah. Allah Ta'ala pun ada sifat perhidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat perhidup, maka Tuhan hiduplah. Maka hidup kita dengan hidup Tuhan serupa tak pihak? Tak serupa kok mana? Kita hidup dengan nyawa. Allah Ta'ala tak nyawa. Ayat molek atas sejik. Jawab tak kena jadi habis sudah ya. Ayat molek. Tuhan hidup dengan apa? Tuhan hidup dengan apa? Tuhan hidup dengan sifat perhidup dia. Apa itu? Tuhan hidup dengan sifat perhidup dia. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan roh. Jangan silap faham bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup dengan roh. Walaupun royuh dia lagi, walaupun roh itu kodeng sekalipun mustahil. Ada tu. Allah Ta'ala hidup dia bukan dengan roh. Apa? Bila Allah Ta'ala hidup dengan roh, walaupun kita kata roh itu kodeng sekalipun mustahil juga. Apa? Bila Allah Ta'ala ada roh, maka Allah Ta'ala orang panggil ternafinya kamutasi pada zat Tuhan. Jadi kamutasi pada zat Tuhan dengan maknanya zat Tuhan itu berkacuh, berkapuh. Zat Tuhan ada so, roh tu pula ada so lagi pula. Jadi dua perkara di diri Tuhan, kapuh, tindih, susung, maka lagu tu mustahil. Tak boleh jadi. Orang panggil
Orang panggil kam muttasil pada zat Tuhan. Yang mana kita mengaji sifat wahdaniyah. Bila sifat kata sifat wahdaniyah, kita ternafi 3 kam. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada af'al dan juga kam munfasil pada af'al. Wahdaniyah Tuhan tu. Kemudian Allah Ta'ala hidup dengan apa? Tuhan hidup dengan sifat perhidup. Kita hidup dengan sifat perhidup juga. Tetapi Allah Ta'ala serta kita dengan ruh. Gitu Bila malakul maut pada majazinya, pada hak zuhir malakul maut ambil ruh kita, maka Allah Ta'ala bubuh sifat pemati pula kita masa tu. Tu dia. Maka sifat hayat, sifat perhidup Tuhan tak ada tugas gapo. Hanya seolah-olah sifat perhidup Tuhan tu sebagai jadi syarat nak sah semua sifat-sifat ma'ani dia tu ya. Mana kalau orang yang bila adanya sifat perhidup dia hidup. Bila dia hidup tu dengan pangkat dia ada, dengan harta dia ada, dengan kelebihan dia ada, dengan bisau, dengan backing, boleh kata bila dia hidup. Tapi bila mati ada ke tak sifat dia lagi? Tak ada dah. Bila mati orang tak fikir pangkat dia taruh mana dia tu. Dak dah mayat dah dia mati tak ada berlaku dah. Kalau begitu Allah Taala bila dia ada sifat perhidup, maka sahlah ada sifat kudrat, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, hayat, samuk, basar, kalam gitu Jadi nak wayak kata bila kita belajar mengaji Allah Taala ada sifat perhidup, yakni Allah Taala hidup, Tuhan tak mati. Bila zat yang hakiki, zat yang sungguh ialah zat Allah Ta'ala, zat yang ada sampai ke bila-bila tak mati, maka semua urusan kerjaan kita serah kepada zat itulah baru kita jadi orang mulia. Heran tu. Kita learning serah kepada manusia. Hati kita letak di manusia, hati kita tak terikat di manusia. Tak ada orang tu sudahlah kahwin. Tak ada orang ni sudahlah kahwinnya. Kalau kahwin tokek kahwin tak ada kat kahwin nak duduk lagu mana tu. Hati bergantung dengan manusia. Maka manusia serupa dengan kita ya. Walaupun kita kata orang ni hebat, dia jamin, dia tu nak saruh kita, dia nak percara kita, ya memang sungguh masalah ni. Tapi ingat bila kata manusia, ia ada al-qalb. Manusia yang ada hati. Apa makna hati? Ialah berubah hati. Learning orang kenal kita, orang buat baik kita. Tapi boleh ada satu hari bila dia tak kenal kita, dia tak say kita. Lah ni kita kata ada bergantung dengan token ni, ayah ni, baik boh ni, kaya ni, duk saruh kita, duk bercara kita, anak bini ke rumah ke apa dia bercara. Memang sungguh kalau masa dia hidup, bila satu hari dia mati, gi sana, gi tupai di tempat-tempat bagai yang tak kukuh, maka tak kukuh kerjaan kita. Tapi bagi orang sana semua kehidupan dia kepada Allah Ta'ala zat yang maha hidup, lagi pula tak mati, orang ni senilai hidup dia. Nak kata situ. Habis takat tu. Dan sam'un. Sam'un sifat Allah Ta'ala ni. Satu sifat lagi yang wajib kita nak belajar bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat samu'. Ya gini. Ya bahasa kita je lagu ni. Ya kita ni rekah yang ni mudah ya kita usul ni. Ya rakyat sikit-sikit gitu ya. Kerana nak bicara bab fiqh ni hak luahnya. Allah Ta'ala ada sifat sam'un. Arab kata sam'un. Kita Melayu kata samak. Tukang awak you. Samak. Ya bahasa Arab banyak kita guna ke bahasa kita Melayu diguna ambil kalimah Arab banyak. Supaya kita kata sobar, syukur, sobar, syukur. Ni setengah daripada kitab sifat 20 samuk. Bahasa Melayu tu. Kerana bila sebut kata sobar ni kalau bahasa Arab ialah apa? Sabrun, baca dia. Sobar ialah bahasa Arab sabrun. Bila kita mari Melayu sobar. Syukur bahasa Arab syukrun. Bahasa Arab syukrun. Bila mari bahasa Melayu syukur. Cara kecil lagu ni. Dia tengok kalimah depan dia baris gapo. Sepengah syukrun matikah tu syukrun depan dia kalimah barisnya
baris dhammah, baris dakpe, syukrun. Maka baris yang kedua kita buh bahasa Melayu jadi syukur, supo. Dah. Sabrun mati bo tu. Bila nak jadi Melayu, tengok huruf sad dia. Baris gapo? Baris atas. Dah. Baris atas. Maka kita katanya sabar. Dia turut. Dia turut. Dah. Jadah ni pun sam'un. Arab kata sifat sam'un. Kita Melayu mari sifat sama'. Tu sama'. Apa makna sam'un? Apa makna sifat samu'? Allah Ta'ala pastilah pada akal kita tentu sungguh dan pasti ada pada zat Tuhan sifat sam'un. Artinya sam'un ialah pendengar. Pendengar. Sam'un makna pendengar. Pendengar. Bila Allah Ta'ala ada sifat pendengar, maka Tuhan dapat mendengar. Mendengar tu lain, mendengar tu lain, pendengar tu lain. Pendengar ni kena kepada satu sifat yang ada pada zat Tuhan sedia kala lagi. Bila Tuhan ada sifat pendengar itulah, maka Tuhan boleh mendengar. Gitu. Supaya juga kalau kita ni kita ada tak sifat pendengar pihak? Kita ada tak sifat pendengar? Ada tak sifat pendengar kita? Ada. Tahu mana kata ada? Tahu mana kata ada? Dengan sahabat kita boleh dengar. Bila kita boleh dengar suara tu suara ni, kita boleh dengar muka tu muka ni, itu menunjuk kata kita ada sifat pendengar. Kita bukan boleh dengar dengan sahabat ada lingo. Tu we kena benar dulu. Kita boleh dengar satu-satu suara bukan dengan sahabat ada cuping telinga. Kerana orang tuli ada tak cuping telinga? Orang tuli ada tak dalam telinga? Ada dengar tak? Tak dengar. Pasal apa dia tak dengar? Dengan sahabat dia tak ada sifat pendengar. Faham tak? Kita boleh kecek ni. Adakah kita boleh kecek dengan sahabat ada lidah? Faham? Tak. Orang bisu ada lidah. Tak. Tapi kita boleh kecek dengan sahabat ada sifat berkata. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar tu bukan dengan sahabat ada lingo. Lingo ni sebagai alat letak alat tempat letak ke sifat pendengar. Tu lingo kita tu. Maka Allah Ta'ala ada sifat pendengar. Maka bila Tuhan ada sifat pendengar, maka Tuhan dapat mendengar. Kalau tanya, Tuhan kita boleh dengar tak pihak? Boleh. Tuhan kita boleh dengar. Tuhan boleh dengar dia gapo kata dia dengar tu? Nak situ? Gapo kata hak Tuhan boleh dengar? Hak Tuhan dengar tu gapo kata? Perak soalan. Sepengah kita ada sifat pendengar tak? Ada. Kita boleh dengar dah. Maka kita dengar gapo kata kita boleh dengar? Perak soalan. Kita boleh dengar gapo kita? Tak usah naik Tuhan lagi. Tak apa hak kita. Kita boleh dengar gapo kata? Dengar muka apa kata kita boleh dengar? Dengar segala al-masmu'at, segala bagai yang suara. Kita makhluk bila ada sifat pendengar kita boleh dengar gapo? Al-masmu'at, perkara-perkara hak pesim suara hak tu kita boleh dengarnya. Ada pun benda hak tak boleh suara kita dengar tak? Tak dengar. Baik, tak situ hak tu hak manusia, hak makhluk tak? Ada pun hak Tuhan Allah Ta'ala boleh dengar. Setara mana dengar dia Tuhan tu? Nak gitu. Setara mana? Gapo kata dia dengar tu? Dengar segala-gala. Gapo segala-gala tu? Banyak perkara. Nak 5 perkara ya. Gapo itu 5 perkara? Dia banyak. Gapo itu pihak? Hak kata banyak tu. Ada. Ingat dah dengar molek. Bagi hak Tuhan dengar ialah kullu maujudin. Semua benda hak ada. Semua benda hak ada Tuhan dengar belaka.
Sama ada benda hak pesim suara ko atau benda hak tak pesim suara ko, Tuhan dengar belaka. Tu sifat pendengar Allah Taala tu. Berarti maksud tu Tuhan dengar belaka. Asal kata benda ada, Tuhan dengar belaka. Benda hak pesim suara ko, benda hak bukan suara ko, Tuhan dengar belaka. Asal kata benda hak pesim ada, Tuhan dengar belaka. Maka bila sebut kata benda hak pesim ada berapa perkara? Situ pula. Benda hak pesim benda ada ni ada berapa perkara? Babu sen tak ngi letih ke behak, sorry behak. Gapo gatik benda hak pesim ada? Benda hak pesim ada ni ada berapa perkara? Dua perkara. Ingat tu. Benda hak pesim ada dua perkara. Yang pertama benda hak ada qadim. So, yang kedua benda hak ada baru. Itu benda ada tu. Ya je. Gapo nama benda hak ada sedia kala. Gapo pihak? Benda hak ada sedia kala. Gapo kata? Benda hak ada sedia kala. Gapo kata? Pihak? Beratlah dari awak ni. Gapo nama hak ada azali? Gapo nama hak ada sedia kala? Gapo pihak? Weh. Zat tu ada bila? Zat tu ada bila? Diri tu ada bila? Diri tu pun ada sedia kala, maka diri tu ada ke tak ada? Diri tu ada ke tak ada? Diri tu pun ada, maka diri tu pun tu dengar juga. Pasal benar ada. Semua benar ada, tu dengar belaka. Termasuk benar ada sedia kala, termasuknya zat tu pun tu dengar juga. Tak sentiasa. Dan gapo lagi hak selain daripada zat tu yang ada sedia kala, gapo lagi pihak? Minta maaf pihak awak penipal malam ni. Tagi makan teh, taginya berkalinya hilang tu. Apa penipal tu? Gapo pihak? Belau ya pening dulu masa ni, pening dulu. Gapo lagi benda hak lain daripada zat tu hak ada sedia kala, gapo lagi? Segala sifat-sifat ma'ani tu segala sifat-sifat ma'ani tu pun ada sedia kala, maka semua sifat ma'ani tu pun Tuhan dengar juga. Tak itu? Zat tu dengar bila? Zat tu ada sedia kala, maka sifat pendengar tu pun Tuhan dengar zat tu sedia kala juga. Sifat-sifat ma'ani tu ada bila? Ada sedia kala, maka Tuhan sudah dengar sedia kala juga. Tu orang panggil benda ada sedia kala, zat Tuhan dan sifat-sifat ma'ani Tuhan. Yang kedua, benda hak bahasa ada, benda yang baru. Benda yang baru ni, benda yang baru yang bahasa ada. Gapo acik pihak? Kalau dia hak sedia kala kita bahasa payah. Hak baru pula. Gapo benda hak baru hak bahasa ada? Gapo acik makhluk? Gapo acik makhluk hak pesing benar ada? Makhluk banyak. Maka bila sebut kata makhluk hak jenis pesing ada, gapo acik? Ayah kau dah. Ayah kau nak awak dah. Jadi kau payah lagu tu. Ingat molek. Makhluk, kalau sebut kata makhluk ialah benda hak kena jadi. Bila kena benda hak kena jadi, siapa yang menjadi? Allah. Allah Ta'ala menjadi dengan sifat apa? Sifat kudrat. Maka semua makhluk adalah benda ada belaka tu. Nak ada belaka tu. Kemudian kalau nak bahasa dengan cara mudah, makhluk bagi hadis hak baru yang bangsa adanya ialah kena kepada segala jirim dan segala arak. Tak itu? Semua jirim Tuhan dengar belaka. Semua arak Tuhan dengar belaka. Tu dia, tak ada gapo dah lah. Kemudian Allah Ta'ala dengar tak suara burung pihak? Dengar tak? Tuhan dengar suara burung. Tuhan dengar tak diri burung tu?
Herat tu. Suara burung tang dia pukuk, burung dia bersuara. Maka suara burung tu dengar. Diri burung tu dengar tak? Apa dia kata dengar? Apa dia kata dengar? Sebab burung bernada. Tiap-tiap bernada, sama ada benda yang kodim ke, benda hak baru ke, Tuhan dengar belaka. Maka suara burung Tuhan dengar kerana suara bernada. Dan juga burung, diri burung pun Tuhan dengar juga. Lagi pula ajuh mutu, suara ajuh mutu Tuhan dengar tak? Dengar tak? Dengar tak suara ajuh mutu? Hak dia prang tu. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar tak lihat? Diri ajuh mutu Tuhan dengar tak? Diri ajuh mutu tu. Dengar pasal apa boleh kata dengar? Dengan sebab ajuh mutu perkara yang ada. Tu dia. Kita ni, hak makhluk ni. Kita makhluk dengar benda masmu'at, benda hak bahasa suara aja. Benda hak tak suara kita tak boleh dengar. Ciapi kita dengar tak suara? Tak dengar ciapi. Tapi Allah Ta'ala dengar tak diri ciapi? Dengar? Pasal apa dah dengar? Pasal apa Tuhan dengar ciapi? Dengan sahabat ciapi benda? Benda jiring, benda ada. Behak duduk minum kafe luar rumah. Khabar-khabar bunyi peng. Gelas pecah. Gelas pecah. Maka nak tanya, Tuhan dengar tak suara pecah tu? Bunyi peng pecah gelas. Bunyi peng tu. Maka nak tanya, Tuhan dengar ke tak suara pecah tu? Tak tidak ngaji kau ni demi makin buat parah. Kalau hak mikir dah, kata mikir ikut demo kecek dia apa nama kawan tu iso ya. Dah sorok gelas pecah, bunyi ganak pihak gelas pecah. Pring, biar ada pring. Bila bunyi pring tu nak tanya, Tuhan dengar tak suara pecah, diri pecah tu Tuhan dengar tak? Dengar. Behak dengar tak suara pecah? Behak diri tu, behak dengar tak diri pecah tu? Dengar suara kau dengar diri pecah? Dengar suara tu kau dengar diri pecah? Lain-lain tu. Hak dengar pring saat ni, dengar diri pecah tu lain-lain. Hak dengar tu, hak dengar suara pring tu, bukan dengar pecah. Kerana pecah-pecah ni benar ada tak lihat? Pecah-pecah benar amrun iktibari. Diri pecah tu hai tak dengar juga, pihak pun tak dengar juga diri pecah. Pasal tak bersuara pecah ni. Hak ada bunyi tu pring suara tu. Bila dia bunyi lagu tu. Bila gelas tu dia pergelar. Bila gelas tu dia bercerai, maka bunyi suara pring. Maka dengar suara pring tu bukan dengar suara pecah. Kerana pecah amrun iktibari, maka kita tak dengar suara pecah. Dan juga tu pun tak dengar suara diri pecah tu. Tak? Gelas bila dia tu bercerai, dia bercerai lah. Dia pecah di mana? Pecah-pecah ni reti daripada gelas suti bercerai. Reti kata pecah. Maka diri pecah tak bersuara kerana ia amrun iktibari. Bila gelas saat ni dia bercerai, dia bersuku, maka ia tubik suara pring tu. Maka dengar suara pring tu tak ada dengar suara diri pecah. Diri pecah tak dengar. Gapo lagi demo duk rukah pohon mokte. Bila duk rukah nak ambil buah mokte, gi di hujung julang mokte, noning situ patah julang mokte. Bila patah julang mokte, maka bunyi kan ada patah biar bunyi kan? Krek gitu. Julang mokte pecah bunyi krek. Maka behak dengar tak suara behak dengar kedok diri patah tu behak dengar tak?
Dengar tak diri patah? Dengar juga. Diri patah hak kelek saat itu dengar dah. Hak diri patah tu dengar tak? Dia lain tu. Diri patah lain, hak kelek tu lain. Diri patah tak boleh dengar kerana patah amrun i'tibari, benda hak pasal reti saja. Hak kelek tu dengar lah. Maka Allah Ta'ala pendengar hak kelek tu, kita pendengar kelek tu. Adapun diri patah tak dengar, Tuhan pun tak dengar. Kerana apa? Diri patah bukan ada diri dia, hanya amrun i'tibari. Pasal apa? Patah-patah ni kita boleh reti daripada dehek kayu hak betul. Maka dia tu belok lagu ni reti kata patah. Tu ya. Baik. Batu stoko. Behak dengar tak suara batu? Behak dengar tak batu? Batu ya. Behak dengar tak batu? Tak dengar. Allah Ta'ala dengar tak batu? Bapa dia kata dengar? Bapa dia kata dengar? Dengan sahabat batu tu batu jirim benar ada. Oh ya dah. Tuhan dengar asal kata benar hak ada, Tuhan dengar berlaku. Sama ada benar tu pesim suara ko, benar hak tak pesim suara ko, Tuhan dengar berlaku. Kita makhluk dengar bahasa benar hak suara ya saja. Bagi hak tak suara kita tak dengar. Bapa tu? Bapa kalau tanya. Bapa kita makhluk dengar bagi hak pesim suara saja, benar hak tak suara kita tak dengar. Nak awak gana? Allah Ta'ala dengar berlaku. Benar hak ada, asal kata benar ada, benar hak pesim suara ko, bukan pesim hak suara ko, Tuhan dengar berlaku. Ada pun kita makhluk dengar benar hak pesim suara ya, benar hak tak suara kita tak dengar. Okay? Maka apa kita tak dengar? Apa kita tak dengar kata benar hak pesim ada hak tak suara? Apa kita mendengar hanya benar hak pesim suara saja? Ya. Apa? Boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Bapa kita je dengar hanya benar hak suara saja. Benar hak tak suara kita tak dengar. Apa? Apa? Ngaruk. Jawab gini. Kita boleh dengar bagi hak suara saja. Bagi hak tak suara kita tak dengar. Apa? Dengan sebab Allah Ta'ala pelakukan adat. Ya amal tu. Allah Ta'ala berlakukan adat kepada kita manusia dengar bagi hak suara saja. Ingat tu penuh tu soal jawab apa tu. Allah Ta'ala pelaku di atas kita hamba hanya dengar bagi hak pesim suara saja. Berlaku atas adat tu. Faham tak? Berlaku atas adat. Bermakna boleh tak kalau kita sebagai manusia nak dengar bagi hak tak suara? Boleh hadir tak? Boleh hadir tak? Boleh hadir tak kita manusia nak dengar bagi hak tak suara? Boleh hadir tak? Boleh hadir tak? Boleh. Mana kata boleh? Ada dalil Nabi SAW batu wisale kau Nabi. Batu bagi suara ke? Batu bagi suara ke? Batu bukan bagi suara, tapi Nabi dengar suara batu wisale kau Nabi. Sebab pelaku adat. Tuhan pelakukan adat kepada kita manusia, bukan hukum akal, bukan wajib akal ni. Pelakukan adat kebiasaan kita manusia hanya dengar bagi hak suara saja, bagi tak suara kita tak dengar. Pas boleh tak kalau Tuhan nak bagi kita dengar bagi hak tak suara? Boleh. Mana contoh? Nabi SAW batu atau Nabi dengar suara pohon tamar tu duk menangis. Nabi dengar. Batu Nabi dengar. Batu tamar pun Nabi dengar. Itu menunjuk kata harus pada akal. Harus pada akal. Boleh pun kalau kita manusia nak dengar bagi-bagi hak tak suara. Tapi lagu mana hakikat sebenar pendengar kita dengan suara, hak tu wallahu a'lam. Nak royak kata hak tu kita nak kaji tak boleh. Hakikat lagu mana, sifat pendengar Tuhan, sifat dengar Tuhan lagu mana, nak tahu hakikat tak boleh. Hanya kita boleh tahu sekadar semua perkara benar ada Tuhan dengar berlaku. Setakat tu je. Pas Tuhan dengar lagu mana,
Cak-cing kita boleh kata Allah Ta'ala dengar satu-satu perkara, tak serupa dengan kita makhluk dengar satu-satu perkara. Tak serupa. Serupa pada nama saja Tuhan boleh dengar, kita boleh dengar. Serupa pada nama saja, pada hakikat tak serupa. Tak serupa. Kerana apa? Allah Ta'ala dapat mendengar sedia kala lagi kita baru yang dengar ni. So yang kedua pula, sifat pendengar hak kita ada pun Allah Ta'ala bubuh juga pada kita. Ada pun hak Tuhan sedia kala tiada siapa yang menjadikan dia. Lagi pula semua benda hak ada, sama ada perkara hak pasal dengar ke tak dengar ke, Tuhan dengar belaka, kita dak, kita manusia walaupun zahir yang nampak dengar saja, tapi ada orang panggil terhad dia. Kalau dok suara duk lajuk, nyata tak nyata juga. Tak. Dengar suara tu tubik apa kau tak dengar juga. Ha tu ya ada batas pendengaran kita ni. Kalau jauh lajuk tak butai. Kalau dekat lajuk laung derah tak butai juga. Kalau bisik kau tak dengar pula, tu ada sakat limit dia ada kalau pendengaran hak manusia. Ada pun hak Tuhan nyata berlaku, jelas berlaku. Sama ada benda hak pasal suara kau Tuhan nyata berlaku dengan sifat pendengar dia, dan Tuhan nyata berlaku kau sifat pendengar dia walaupun benda hak tak bukit, benda hak pasal suara sekalipun. Ha lagu tu ingat tu Tuhan berlaku kepada kita manusia hanya dengar bagi hak pasal suara saja. Pas boleh tak kalau kita manusia nak dengar bagi hak tak suara? Boleh, harus pada akal. Ha gitu Behak pakai baju, maka baju yang ada pada behak Tuhan dengar tak? Dengar? Mana dah tu? Tuhan dengar. Pasal apa boleh kata Tuhan dengar? 15 kali dah jawab, tanya pula, lama pula dah. Apa Tuhan dengar suara baju kita? Dengan sahabat ya ada tu jawab pedionya. Tu. Ada pun lubek. Nampak tak lubek pintu, lubek angin tu lubek hidung tu. Tuhan dengar tak lubek? Sudah. Lubek hidung Tuhan dengar tak? Ya, Tuhan dengar tak? Tak dengar. Pasal apa tak dengar? Yang tu bahasa Cina gapo? Gapo? Amro gapo? Kerana ia bukan benar ada amrun iktibari ya saja. Bila amrun iktibari tu tak dengar adalah. Ada khilaf di antara ulama bagi hak kita kecek dalam hati ni. Tuhan dengar. Situ nak. Tuhan dengar. Ni sepengah kita ke muka masuk isodah bobo lah lewat dah ni. Kita dah kecek hati Panggil dah tu demo tu. Dia kecek hati. Tuhan dengar. Apa Tuhan dengar? Dalam hati dia kecek. Isa masuk banyak dah ni. Bila berhenti ni, lapar nasi ni. Dalam hati dia ni. Walaupun kita tak dengar, Tuhan dengar tak? Ya, mau tak? Dengar ke tak dengar? Bagian dalam kita duduk litah, duduk kecek dalam hati ni ada kau tak ada bagian ni? Kalau ada, kita duduk dia duduk khoya gapo wah deri. Kita duduk dia khoya wah liyo wah deri batamah tu. Hak besar tu. Kalau kita gambar bagian tu ada, gambar wah deri pecah kepala kita tu duri penuh. Kalau ada gambar kubah pah temu. Panuk kubah ada. Pasal bagi khoya bagi gambar tak ada. Kita gambar wak rumah suti besar. Macam tu dalam kepala kita kan ada. Bayi ni khoya lain ni tak ada. Bahasa geti saja, duk khoya saja. Bila litas kita kecil hati, boleh berhenti dah tu, lewat dah tu. Kita mengada mengacik lagi malam nak makan nasi gapo bobo lah. Duk kecil hati. Maka bagi kecek dalam hati bagi tak ada. Bila bagi tak ada, maka Tuhan dengar tak? Sudah awak tak berani dah lah. Dan awak kata kena, awak kata dengar tak kena. Lepas Tuhan dengar kata tak dengar. Dengar juga. Walaupun benda tak ada, Tuhan dengar juga.
Pasal ada sana ke Tuhan dengar semua bagi hak ada. Bagi hak tak ada Tuhan tak dengar. Hak kita kecek dalam hati bukan bagi ada, bagi tak ada. Pas Tuhan dengar tak? Tak ada apa juga. Dengar juga tak jeng dah, tak jeng kata tak dengar dah. Tuhan tak dengar, Tuhan tak dengar. Tapi Tuhan tahu. Dengan sifat ilmu dia tu pula. Kerana hadisun nafsi bagi hak kita kecek litasai bagi amrun iktibari saja. Dan benar khoya-khoya le saja. Maka Tuhan tak dengar pasal bagi dalam hati kita kecek bukan bagi ada. Walaupun Tuhan tak dengar tapi Tuhan tahu. Dah. Hak kita kata demo ni lewat dah minggu lepas ke malah mari dah. Nak pukul 8 tak berhenti lagi contoh. Maka walaupun Tuhan tak dengar Tuhan tahu. Hak mana? Mana? Tak tahu. Tu tak supo. Tahu dengan sifat ilmu, dengar dengan sifat samuk. Gitu Nak royak kata hakikat kita makhluk ni pun kita tak tahu. Contoh, behak ambil buahnya. Gambar ni perhati molek. Buahnya sutai, behak kocok behak dengar gapo? Dalam tu. Bunyi air. Suara air saat ni tu yang masuk dalam telinga behak ko sifat pendengar behak tu gitu hujung masuk dalam air tu. Hak kita pergi tempat demo hak demo pergi mari tempat dalam hak kita. Perak. Kita kocok buahnya, dengar klek air tu. Suara air tu masuk telinga kita ko pendengar kita pergi masuk dengar dalam buahnya tu. Suara air. Kalau suara air tu yang pertama dia kena temu gapo? Isinya. Isi tu badan tu nyonya tua tu. Lagi pula suara tu kena tepuh purung. Lagi pula suara tu kena tepuh sabuk. Berapa lapis tu? Nak mari kat telinga kita. Kau hak telinga kita pergi masuk dengar suara dalam airnya hak ni tu. Hak mana dia? Agak-agak hak mana dia? Hak kita pergi dengar masuk dengar dalam buahnya kau suara dalam buahnya tubik mari masuk telinga kita. Agak-agak hak mana? Hak munasabah hak mana dia? Anyonung tubik mari masuk telinga kita. Dah. Jawab kata wallahu a'lam. Tak tahu hakikat sebenar lagu mana. Hak kita makhluk tak tahu lagu mana, tahu suara temu. Daripada berapa lapis tu mari masuk telinga kita. Tu pun kita nak kaji tak boleh dah. Adapun Allah Taala maka amat nyata oleh kerana inkishaf. Takluk sifat samuk Tuhan nyata ke sifat pendengar dia. Semua benda hak bahasa ada Tuhan dengar belaka. Ingat tu? Tu dia. Maka kita akhir pula kita mula minggu depan ialah basar sifat basar Allah Taala. Lepas tu kita nak buat klik gapo malam ni weh. Buat klik hak kita mengaji malam ni ialah Allah Taala bersifat dengan sifat hayat, sifat penghidup. Allah Taala ni amat hidup. Tuhan hidup, dia tak mati sampai ke bila-bila Allah Taalanya. Yang kedua nak buat klik malam ni kita belajar mengajinya Allah Taala ada sifat pendengar, maka Tuhan boleh dengar segala-galanya. Hak tu buat klik malam ni. Tak apa dah tu. Cukup dah. Boleh buat klik dua tu ngapo dah makan nasi hari ni. Mada dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Nakeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.